Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baiklah, seperti yang cikgu janjikan, kita akan melihat teknik menjawab soalan struktur dan esei. Jadi bagi soalan esei, cikgu telah memilih satu skrip jawapan daripada rakan awak. Jadi ini adalah tajuk bab 6. Kita pergi kepada 6.1 cabaran dalaman Malaysia. Okey, jadi semua pelajar boleh merujuk kepada buku modul yang kita guna, iaitu siri penulisan hot tips. Okey, kita pergi kepada soalan 1A untuk 6.1. Okey, soalan 1A. Jadi sebelum kita pergi melihat kepada soalan dan jawapan, cikgu ingin memberitahu kepada awak bahawa soalan esei mesti dijawab dalam bentuk ayat esei yang lengkap. Okey, ayat esei yang lengkap ni macam yang kita sedang lihat dalam paparan skrin ni lah. Maknanya tidak dijawab menggunakan poin-poin ataupun menggunakan nombor-nombor roman. Dijawab menggunakan esei yang lengkap. Okey, itu satu. Yang kedua yang perlu ada dalam satu esei ialah pelajar merespon kepada kata tugas. Okey, respon kata tugas kejap lagi cikgu tunjukkan. Kemudian yang ketiga, pelajar menggunakan penanda wacana dalam selepas daripada satu ayat ke ayat yang lain, penggunaan penanda wacana adalah sangat penting. Jadi kalau penanda wacana ni awak tidak gunakan, maksudnya jawapan awak masih dikira dalam bentuk poin-poin walaupun awak gabungkan dia menjadi satu esei. Okey, jadi cuba kita lihat penanda wacana yang kawan awak telah gunakan di sini adalah hal ini. Okey, selain itu, okey, ada lagi tak? Okey, jadi itu adalah penanda wacana yang kawan awak gunakan dalam penulisan esei ni. Dan kita perlu melihat kepada kata tugas soalan untuk kita menjawab. Jadi cikgu beritahu awak, cikgu ingatkan kepada awak semua bahawa ada 4 kata tugas yang awak perlu ingat. Jika soalan menggunakan kata tugas ini, maknanya awak hanya perlu memberikan fakta sahaja. Jadi cikgu beri awak akronim dia adalah nama saya Abu Bakar. Nama saya Abu Bakar. Okey, apa ini nama saya Abu Bakar? So kata tugas ini ialah N, nama untuk nyatakan. Okey, kalau dia soalan dia nyatakan, maknanya awak hanya beri fakta-fakta sahaja. Untuk saya ialah senaraikan. Biasanya soalan senaraikan ni pun ini soalan, biasanya soalan soalan struktur. Dalam soalan struktur biasanya kalau soalan senaraikan ni, dia akan sediakan template dan ada nombor roman, dia sediakan nombor roman untuk awak just senaraikan saja. Kemudian abu pula ialah soalan apakah, dan bakar ialah berikan. Jadi kalau awak jumpa 4 kata tugas ini, nyatakan, senaraikan, apakah, berikan, maknanya awak hanya perlu berikan fakta-fakta saja, tidak perlu huraian ataupun contoh. Dan tapi awak kena jawab dalam bentuk esei lah, melainkan dia telah memberi awak template, diletakkan nombor-nombor 1 roman 2 roman macam tu. Baik, kita teruskan kepada yang seterusnya. Yang penting adalah ada pengasingan perenggan. Jadi macam contoh skrip rakan awak ni, kita lihat dia ada pengasingan perenggan. Ini perenggan yang pertama, ini perenggan yang kedua. Jadi kita nampak ada pengasingan perenggan. Dia taklah jawab dalam satu perenggan penuh. Apa pentingnya pengasingan perenggan? Memang pelajar tetap boleh mendapat markah walaupun menjawab hanya satu perenggan. Tetapi risiko dia ialah apabila pemeriksa melihat satu perenggan yang panjang, kemungkinan akan ada terlepas untuk baca jawapan sebab dia terlalu berserabut, terlalu bercampur. Dan awak pun semasa awak menjawab, pelajar pun akan jadi keliru. Mungkin awak telah memasukkan isi tersebut, tetapi awak ulang sekali lagi pada ayat yang seterusnya. Kerana apa? Kerana awak tidak jelas kepada
perenggan yang awak tidak buat perenggan kan. Jadi itu yang menyebabkan awak jadi serabut untuk menjawab soalan. Baik, cikgu teruskan kepada soalan yang pertama. Soalan ini dia ada pernyataan. Pembentukan Malaysia 1963 berjaya menggabungkan 13 buah negeri dalam satu persekutuan. Di sebalik kejayaan tersebut, kerajaan menghadapi krisis politik dan cabaran pembangunan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Ada krisis politik dan cabaran pembangunan sosioekonomi. Jadi soalan A, apakah? Apakah? Jadi soalan tu ada di abu ni ataupun apakah maknanya hanya berikan fakta sajalah. Apakah isu yang menggugat kestabilan politik di Sarawak dan Sabah? Jadi maknanya kalau awak merujuk kepada buku teks, kita ada dalam muka surat 118 kalau tak silap cikgu, yang telah diberikan dalam kita punya modul 118. Jika kita merujuk, kita lihat ada untuk politik, ada tentang cabaran politik di Sarawak dan juga cabaran perpaduan kaum. Ini melibatkan Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Jadi kita lihat cara rakan awak menjawab. Cikgu padam dulu yang ni. Kita lihat cara dia menjawab. Isu yang menggugat kestabilan politik di Sabah dan Sarawak ialah jadi ini yang dikatakan sebagai respon ayat, respon kata tugas. Ni respon kata tugasnya. Isu yang menggugat. Sekejap cikgu set dulu. Ni isu yang menggugat kestabilan politik di Sabah dan Sarawak ialah ini ada dipanggil sebagai respon kata tugas. Sebab kata tugas tadi soalan dia, apakah isu yang menggugat kestabilan politik di Sarawak dan Sabah? Dan kawan awak merespon kata tugas dengan menulis isu yang menggugat kestabilan politik di Sarawak dan Sabah ialah ini adalah satu permulaan esei yang sangat bagus untuk awak menjawab soalan esei. Ialah kemudian dia masuk pada krisis. Kita bilangkan krisis perlembagaan pada bulan Jun 1966. Bila diberikan sahaja begini, ini akan dapat 1 markah. Kemudian kita baca seterusnya. Hal ini berlaku akibat 21 orang kaunsil negeri tidak berpuas hati dengan kepimpinan Stephen Kalunginkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Sampai sini. Alright. Jadi ini pun akan dapat 1 markah. Walaupun sebenarnya ini adalah huraian kepada isi yang pertama. Tadi kita katakan kalau apakah fakta saja kan. Tapi bila awak berikan macam ni, maknanya dia boleh menyokong jawapan dan kita terima. Boleh diterima sebagai jawapan. Kemudian yang kedua, selain itu, dia gunakan penanda wacana kat sini. Selain itu, isu perpaduan kaum yang menggugat kestabilan politik di Sarawak dan Sabah. Isu perpaduan kaum. Ini faktanya Kemudian dia ada berikan lagi penanda wacana di sini. Hal ini kerana penduduk di negara kita terdiri daripada pelbagai kaum. Ini pun dapat 1 markah. Tapi mungkin awak boleh menerangkan lagi terdiri daripada pelbagai kaum, dan ini menyukarkan integrasi nasional, menyukarkan perpaduan. Jadi kalau awak dah tahu menyukarkan perpaduan, dia sebenarnya secara tidak langsung akan boleh menggugat kestabilan politik. Di mana kalau setiap kaum mempunyai dia punya parti-parti politik tersendiri. Jadi kemudian kalau mereka sukar untuk bersatu padu, maknanya ini akan menggugat kestabilan politik. Maknanya awak boleh terangkan lagi, lebih lagi mungkin boleh tambah lagi sedikit. Tapi maknanya di sini awak boleh dapat 4 markah. Ada 4 markah. Baik, kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Jelaskan
cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam membangunkan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Okey, yang ini jelaskan. Jadi untuk perkataan jelaskan kata tugas untuk jelaskan. Jadi sebenarnya kita ada dalam 9 kata tugas yang memerlukan kita memberikan fakta, huraian dan contoh. Maknanya awak boleh selain daripada nyatakan, senaraikan, apakah, berikan ini mungkin kita ada banyak lagi iaitu kita ada huraikan, ceritakan, mengapakah, jelaskan, bagaimanakah, sejauh manakah, kemudian jelaskan, perihalkan, terangkan. Itu semua memerlukan fakta, huraian dan contoh. Jadi kita lihat soalan kedua ini dia memerlukan 8 markah. Okey, jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam membangunkan sosioekonomi di Sarawak dan Sabah. Okey, jadi kita lihat rakan awak telah membagikan kepada 3 perenggan. Okey. Jadi mari kita lihat. Yang pertama, cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam membangunkan sosioekonomi di Sabah Sarawak ialah dari sini ini adalah respon kata tugas. Respon kata tugas penting untuk memulakan awak punya esei. Ialah cabaran untuk mempelbagaikan kegiatan ekonomi. Okey, ini fakta Fakta 1, jadi kita dapat 1 markah kat sini. Hal ini kerana rakyat di Sabah dan Sarawak, okey, dia ada beri penanda wacana kerana rakyat di Sabah dan Sarawak masih mengamalkan pertanian sara diri. Okey. Jadi ini adalah huraian Huraian 1. Okey, boleh dapat 1 markah. Okey, 1 markah. Walaupun sebenarnya Sabah dan Sarawak mempunyai kekayaan, okey, walaupun sebenarnya Sabah dan Sarawak mempunyai kekayaan hasil bumi yang banyak. Okey. Ini huraian dia. Huraian 2 pun dapat lagi 1 markah. Hal ini menyebabkan, okey, ini penanda wacana, kerajaan perlu menyusun bidang pekerjaan bagi melibatkan semua rakyat dalam aktiviti ekonomi komersial. Okey, ni huraian lagi. Pun dapat markah lagi Okey, kemudian kita lihat contohnya kerajaan mempelbagaikan pertanian komersial seperti kelapa sawit dan getah dan koko. Okey, ini contoh. Okey. Dapat lagi 1 markah. Maknanya di sini dia ada dapat 1, 2, 3, 4, ada 5 markah. Okey. Kita pergi kepada perenggan yang kedua. Selain itu, okey, ini penanda wacana. Bagus. Cabaran untuk memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan. Okey, memajukan sistem perhubungan dan pengangkutan adalah fakta yang kedua. Okey, dapat lagi 1 markah di situ. Bagi memudahkan pergerakan. Hal ini kerana saiz negeri yang besar, daripada sini serta rakyatnya yang masih bergantung kepada sistem pengangkutan seperti laut dan sungai. Ini adalah huraian. Huraian. Hal ini menyebabkan, jadi pelajar boleh mempelbagaikan penanda wacana boleh mempelbagaikan penanda wacana kepada di samping itu, okey, sehubungan dengan itu, okey, apa lagi, walau bagaimanapun, seterusnya. Kemudian okey, awak boleh pelbagaikan penanda wacana menyebabkan pihak kerajaan, okey, kita sambung. Hal ini menyebabkan pihak kerajaan perlu membina sistem pengangkutan dan perhubungan. Contohnya, contoh di Sabah dan Sarawak dimasukkan dalam Rancang Malaysia Pertama bagi menyeimbangkan perpaduan. Okey, boleh berikan ini sebagai contoh. Dapat 1 markah. Okey, so dalam perenggan yang kedua ada dapat 1, 2, 3 markah. Okey, 3 markah. Okay. Dan akhir sekali,
Dia akhir sekali, cabaran dalam memajukan sistem pendidikan. Okey, memajukan sistem pendidikan ini adalah fakta yang ketiga. Dapat 1 markah bagi perkembangan generasi muda di Sabah dan Sarawak. Hal ini kerana kebanyakan penduduk kawasan pedalaman tidak mendapat peluang untuk bersekolah disebabkan banyaknya sekolah vernacular Inggeris dan Cina yang terletak di bandar. Okey, ini huraian dia. Huraian 3. Okey. Ini fakta 2, huraian 2. Okey. Kemudian fakta 3, huraian 3. Hal ini menggesa pihak kerajaan untuk membina sekolah dan melatih tenaga guru bagi memberikan pendidikan kepada penduduk. Okey, menggesa pihak kerajaan untuk membina sekolah dan melatih guru. Okey. Jadi kita boleh dapatkan huraian yang seterusnya. Huraian 31, ini huraian 3, 2. Okey. Yang ni tadi dekat atas ni kita kategorikan dia sebagai, sekejap ya, cikgu padam dulu ni. Kita tandakan dia macam ni. Dia adalah sebagai huraian 1, huraian 1, 1, kemudian 2 dan juga huraian 1, 3. Dia macam tu. Okey. Sini pun dapat 1 markah. 1 markah. Jadi di perenggan yang ketiga ada dapat 3 markah. Okey. Jadi keseluruhan dia dapat berapa? 8, 9, 10, 11 markah. Jadi 11 markah dah maksimum sebab tadi soalan ni hanya minta 8 markah. 8 markah, jadi awak dah lebih 11 markah, maknanya dah maksimum lah. Dah maksimum. Okey, so pelajar boleh dapat 8 markah. Okey, boleh dapat 8 penuh. Sorry. Kalau pemeriksa biasanya dia akan ni kan 11 markah, so dia akan tulis macam ni. Dia akan tulis maksimum 8 markah. Macam tu. Okay. Baik. So ini untuk soalan B. Okey, soalan B. Jadi sebenarnya awak boleh berikan 3 perenggan macam ni. Jadi kalau ada di setiap perenggan ada satu fakta, huraian, contoh. Ada fakta, huraian, contoh. Fakta, huraian, contoh. So dia akan dapat 3 markah, 3 markah, 3 markah. Jadi keseluruhan dia 9 markah. 9 markah dah lebih daripada 8 markah. Sebab maksimum 8, maknanya boleh dapat markah penuh lah. Okey. Baik. Kalau awak bertanya pada cikgu, cikgu macam mana kalau saya jawab 2 sahaja cikgu, 2 perenggan, boleh tak? 2 perenggan boleh, tapi awak perlu dapatkan dalam satu perenggan tu, awak perlu dapatkan 4 markah satu perenggan. Maknanya awak perlu berikan fakta, satu fakta, kemudian mungkin ada 2 huraian dan 1 contoh, ataupun fakta, huraian, contoh, kemudian awak tambah lagi inference. Mungkin awak nak bagi kesimpulan, pun boleh juga. Okey. Baik, kita teruskan kepada yang C. Kepada soalan C. Okey, kita lihat soalan dia. Berikut adalah satu matlamat rancangan Malaysia pertama setelah pembentukan Malaysia. Okey, iaitu integrasi nasional antara wilayah. Okey, apakah kepentingannya? Apakah kepentingannya? Jadi awak perlu memberikan kepentingan terhadap integrasi nasional antara wilayah itu. Okey. Jadi kita boleh tadi kan juga kata apakah tu beri fakta sahaja kan? Jadi sepatutnya biasanya dalam soalan peperiksaan, soalan 8 markah ini adalah soalan soalan kebat, soalan kebat. Jadi sepatutnya awak biasanya akan berikan fakta, hurai, contoh yang lengkap. Jadi sebenarnya penggunaan soalan apakah di dalam esei yang pecahan yang C ni biasanya
jarang berlaku lah di peperiksaan yang sebenar sebab peperiksaan yang sebenar tu memerlukan awak biasanya awak akan kena fakta, hurai, contoh. Okey, jadi kita lihat apakah jawapannya. Kita lihat apa yang kawan awak jawab. Kepentingan integrasi nasional antara wilayah adalah, ini adalah dia jawab kepada dia beri kepada respon kata tugas. Sekali lagi cikgu tegaskan, respon kata tugas. Semua orang perlu buat untuk memulakan ayat. Tapi ini biasa awak dah biasa buat kan. Jadi kalau boleh awak teruskan, jangan ada tertinggal tiba-tiba terus bagi jawapan kan. Maknanya kena ada benda ini dululah respon kata tugas untuk memulakan esei awak Itu untuk menjamin kestabilan kita sini menjamin kestabilan sosioekonomi negara bagi memastikan rakyat aman dan damai. Okey, apa kepentingan integrasi nasional tadi ni antara wilayah, menjamin kestabilan sosioekonomi negara bagi memastikan rakyat aman dan damai. Okey, dekat sini awak dapat 1 markah. Okey, kemudian ada penanda wacana. Hal ini kerana integrasi nasional memastikan rakyat dapat hak yang sepatutnya, seterusnya menjaga kebajikan rakyat. Maknanya ini pun kita berikan markah yang kedua. Dapat 1 markah. Kerana integrasi nasional ini akan memastikan rakyat dapat hak yang sepatutnya, seterusnya menjaga kebajikan rakyat. Okey, kita teruskan lagi. Contohnya, rancangan Malaysia Pertama telah menerima Sarawak dan Sabah pada tahun 1966 bagi menyeimbangkan perpaduan di Sarawak. Dengan itu, kemudahan dapat dibina. Seterusnya, perkembangan sosial seperti kemudahan pengangkutan dan perhubungan dapat dinikmati oleh semua rakyat. Jadi, dia berikan contoh di sini. Rancangan pertama telah menerima Sabah dan Sarawak pada tahun 1966 bagi menyeimbangkan perpaduan di Sarawak. Okey. Dapat 1 markah. Okey, dengan itu kemudahan dapat dibina. Seterusnya, perkembangan sosial seperti kemudahan pengangkutan perhubungan dapat dinikmati oleh rakyat. Okey, dia pergi pada perenggan yang kedua. Selain itu, sebagai pemangkin kepada semangat cinta akan negara dan patriotisme yang tinggi dalam diri rakyat. Okey. 1 markah. Hal ini kerana integrasi nasional memastikan wujudnya perpaduan kaum antara rakyat agar keadaan negara berada dalam keadaan berdaulat. Perpaduan rakyat dapat 1 markah. Sambung, agar keadaan negara dalam keadaan berdaulat pun dapat 1 markah. Oleh itu, rakyat akan bekerjasama mengekalkan kedaulatan. Rakyat akan bekerjasama mengekalkan kedaulatan negara. Okey. Ini pun berdaulat, kedaulatan negara. Ini ulangan lah. Ulangan biasanya tak akan ada markah lah. Ulangan. Dengan sentiasa menghormati budaya kaum lain. Okey. Di sini dapat 1 markah. Contohnya, cuti bersempena perayaan setiap kaum diberikan secara adil mengikut keperluan. Okey, ini pun dapat 1 markah. Jadi berapa markah semua Tadi soalan ini memerlukan 8 markah kan. So kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9 markah. Okey, dan maksimum adalah 8. Jadi pelajar mendapat 8 markah. Okey. Jadi itu untuk soalan esei 6.1 yang ada dalam buku modul yang kita gunakan. Baik, cikgu teruskan kepada soalan yang seterusnya. Baik, bagi soalan struktur kita lihat soalan struktur. Biasanya soalan struktur dia terbahagi, dia jumlah keseluruhan markah bagi soalan struktur bagi satu soalan adalah 10 markah. Jadi biasanya dia akan pecahkan macam yang kita akan buat ni, dia pecahkan kepada 3 bahagian A, B, C, dan A dia berikan 2 markah, B 4 markah, C 4 markah. Jadi keseluruhannya adalah 10 markah. Okey, mari kita lihat jawapan
kawan kita. Okey. Soalan 2 Pada 7 Ogos 1965, pemimpin PTM Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura telah menandatangani persetujuan untuk Singapura keluar dari pada Malaysia. Maknanya ini dah selepas pembentukan Malaysia. Jadi kita ingat pembentukan Malaysia adalah pada 16 September 16 September 1963 dan 7 Ogos 1965 persetujuan untuk pemisahan Singapura daripada Malaysia telah ditandatangani. Maknanya lebih kurang dalam tak sampai 2 tahun Singapura berada dalam negara Malaysia ataupun bersama-sama dengan Malaysia. Jadi kita lihat soalannya, apakah dua tindakan pemimpin Singapura yang menimbulkan rasa tidak kepuasan hati. Rasa ketidakkepuasan hati ni maknanya yang membawa kepada pemisahan Singapura tadi, Singapura keluar daripada Malaysia. Jadi sebenarnya ada banyak faktor politik, ekonomi, sosial. Jadi terpulanglah kepada pelajar, awak ingat yang mana. Jadi bila soalan apakah, biasanya kita akan beri fakta sahaja, dan bila awak diberikan ruangan untuk awak menuliskan dalam bentuk satu roman, dua roman. Jadi soalan struktur ni tetap cikgu galakkan awak untuk membuat satu jawapan yang lengkap dengan satu ayat yang lengkap. Okey, jadi kita lihat jawapan kawan awak yang pertama ialah menuntut pembukaan pasaran bersama disegerakan. Jadi ini dari segi ekonomi, dari segi ekonomi. Okey, jadi ini dapat 1 markah. Kemudian yang kedua, mengenakan kadar faedah terhadap pembahagian pinjaman kepada kerajaan persekutuan. Okey, ini pun dapat 1 markah. Okey, jadi kalau awak boleh ingat faktor-faktor yang lain, mungkin awak boleh berilah. Seantaranya yang mungkin awak boleh ingat dari segi faktor sosial ialah mencetuskan kempen Malaysia, menuntut hak sama rata untuk semua kaum. Semua kaum ni bukan saja, maknanya sebelum ni kita mungkin ada hak istimewa orang Melayu, tapi Singapura dia menuntut untuk hak sama rata untuk semua. Dia tak nak ada hak istimewa untuk mana-mana kaum. Dia nak apa yang orang Melayu dapat, orang Cina dapat, orang India dapat. Dia nak semua sama. Jadi itu adalah merupakan suatu yang sepatutnya tidak boleh disentuh. Hak istimewa orang Melayu, apalagi kedudukan agama Islam, kemudian kedudukan Raja-Raja Melayu. Baik, jadi dapat 2 markah di sini. Ini cara menjawab yang baik pada cikgu. Okey, kita pergi kepada soalan B. Okey, soalan B. Jelaskan susur galur. Jelaskan susur galur. Jadi bila jelaskan dia memerlukan huraian juga. Okey, memerlukan huraian dan contoh. Susur galur ni adalah lebih kepada apa? Kronologi. Bagaimana peristiwa ini berlaku. Okey, pemisahan Singapura daripada Malaysia. Okey, jadi kita lihat soalan ini membawa kepada 4 markah. Kawan awak ada bahagikan kepada 2 perenggan. Jadi kita lihat cara rakan awak menjawab. Okey, pada 29 Jun 1965, kegagalan rundingan Tun Abdul Razak Husin dengan Lee Kuan Yew. Okey, kegagalan rundingan dapat 1 markah. Seterusnya pada awal Ogos 1965, Mesyuarat Khas Kabinet Malaysia bersetuju dengan rancangan pemisahan. Okey, dapat lagi 1 markah. Seterusnya pada 7 Ogos 1965, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, dan Lee Kuan Yew menandatangani persetujuan untuk Singapura keluar daripada Malaysia. Okey, dapat lagi 1 markah. Dan pada Ogos 1965, 2 hari kemudian, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj membawa usul pemisahan Singapura ke Parlimen Malaysia, dan Parlimen Malaysia telah meluluskan rang undang-undang pemisahan Singapura. Okey, dapat 1 markah. Kemudian Parlimen Malaysia meluluskan rang undang-undang pemisahan Singapura, 1 markah. Okey, jadi kalau ada yang tanya, cikgu, macam mana kalau dalam exam kami tak ingat
tarikh-tarikh ni. Okey. Jadi kalau tak ingat, nak buat macam mana kan? So just jawab saja peristiwa-peristiwa yang berlaku. Kan bermula dengan kegagalan rundingan pun awak akan dapat markah juga. Awak akan dapat markah. Contohlah awak jawab yang pertama, peristiwa yang pertama ialah kegagalan rundingan Tunku Abdul Razak Husin dengan Lee Kuan Yew. Still awak akan dapat 1 markah. Okey. Dan seterusnya, mesyuarat khas Kabinet Malaysia bersetuju dengan rancangan pemisahan pun akan dapat 1 markah. Jadi jangan risau. Okey, awak boleh baca dan hafalkan tarikh, tapi kalau awak lupa tarikh, awak just tuliskan sahaja isi-isi kepada kronologi pemisahan pun akan dapat markah. Jadi awak jangan risau. Jadi sepatutnya soalan ni tadi memerlukan 4 markah. Okey, kita lihat berapa markah yang dia dapat. Okey, setiap fakta yang awak beri akan dapat 1 markah. Jadi ada 5 markah di sini. Okey, maksimum dia adalah 4 markah. So, pelajar ni akan dapat markah penuh. Okey. Kita bagi kepada soalan C. Berikut ialah kata sepakat yang dicapai dalam Perjanjian Persekutuan Pemisahan Singapura. Okey, iaitu pemisahan Singapura dari Malaysia dengan persefahaman bahawa Malaysia dan Singapura akan saling bekerjasama dalam bidang pertahanan, perdagangan dan perniagaan. Okey, ini kata-kata Tunku Abdul Rahman dalam Dewan Rakyat pada tahun 1965. Soalannya, apakah kepentingan persefahaman tersebut? Okey, jadi membawa 4 markah. Okey. Cuba besarkan. Okey. Apakah kepentingan persefahaman tersebut? Kawan awak ada buat dalam 2 perenggan. Mari kita lihat. Jadi apakah bila apakah awak just boleh beri fakta-fakta sahaja, tak ada masalah. Okey, tak perlu huraian contoh. Jadi kita lihat yang pertama, persefahaman tersebut penting untuk menjamin keselamatan rakyat di kedua-dua buah negara. Menjamin keselamatan. Okey, akan dapat 1 markah. Yang kedua, selain itu, dia menggunakan penanda wacana. Sangat-sangat digalakkan dalam soalan penulisan esei, penulisan struktur dan esei. Selain itu, menjaga ekonomi negara dalam keadaan stabil. Memastikan ekonomi negara dalam keadaan stabil boleh dapat 1 markah. Seterusnya, memastikan seterusnya yang digunakan penanda wacana, seterusnya memastikan hubungan diplomatik dan politik kekal dan terus dijalankan pun akan dapat 1 markah. Dan akhir sekali, mengelakkan berlaku rusuhan serta memastikan sosial negara dalam keadaan aman dan damai. Dapat lagi 1 markah. So ada dapat 1, 2, 3, 4 markah. Jadi dapat semua 4 markah, markah penuh. Okey. Baik. Itu dia untuk soalan struktur yang pertama.